Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah taala mengurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita nikmat kelapangan dan nikmat kesihatan, dapat sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sama ada yang wajib atau yang sunat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amalan yang kita lakukan. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung kitab Ayyuhal Walad. Kita dah sampai kepada nasihat yang ke-13. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Nasihat yang ke-13, 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik. Orang yang salik ni apa dia? Orang yang nak menjalani jalan akhirat. Maknanya orang yang nak berjalan, nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena ada 4 sifat ini. Jadi insya-Allah Imam Ghazali bagi kita petunjuk dengan 4 sifat ini. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalam golongan yang dikatakan orang yang menuju jalan akhirat, ataupun orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesanan Imam Ghazali kepada anak muridnya yang menghantar surat padanya, Imam Ghazali kata, wahai anakku yang tercinta, wajib ke atas orang yang salikin. Orang yang salikin, orang yang nak menjalani jalan akhirat, orang yang nak menuju syurga Allah Ta'ala. Dia kata wajib, maknanya mesti kena ada, bahawa ia menyempurnakan 4 macam sifat-sifat. Jadi dia kata kena sempurna, kena bagi ada 4 sifat ni. Kalau tidak, kalau nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tak ada 4 sifat ni, takut tak sampai. Jadi nak menuju jalan akhirat tu, jalan yang penuh dengan liku-liku, nak sampai ke sana tu, jalan ke syurga. Jadi kena bagi ada 4 sifat ini, bagi sempurna sifat 4 ni. Apa dia sifat 4 ni? Yang pertamanya i'tiqad yang benar. Jadi kita ada i'tiqad kita, dasar kita yang benar, yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Dalam bid'ah pun tak ada. Kita orang tu pun nak jadi nak ma'rifatullah ni, nak jadi kekasih Allah ni. Yang pertama dia kata mesti kita ni kena ada ma'rifat yang akidah yang benar ini. Apa dia? Maksudnya akidah kita itu mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang tu, yang kalau kita nak jadi kekasih Allah, maknanya kena ikut betul-betul, iaitulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam kita berakidah ni, nak memahami akidah ni, ikutlah akidah. Orang kata apa? Akidah yang tok guru kita duk ajak tu. Akidah yang kita ambil, yang kita belajar sifat 20 tu, ambil daripada Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari. Itu mazhab akidah.
ambil daripada Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau yang tu mazhab akidah, ambil imam-imam yang macam tu, jangan ambil imam yang lain. Kalau dalam bab ibadat, bab fiqh, kita ada 4 mazhab. Jadi dalam akidah kita, pegangan akidah kita, yang ni lah yang kita pakai. Begitu juga akidah yang diajarkan oleh Imam Ghazali kepada kita. Imam Ghazali ajar kepada kita, samalah dengan orang kata apa, dengan yang diajarkan oleh Abu Hasan Asy'ari ni, sama saja. Baik. Begitu juga dengan pengarang kitab kita, orang kata apa, daripada Syekh Arsyad Al-Banjari apa semua yang kita baca kitab dia semua ni, ambil akidah yang lepas sebarkan kepada kita, bukan akidah yang selain daripada tu. Kerana apa? Takut dalam bab akidah ni, Nabi pesan dah kepada kita. Nabi kata lebih daripada 70 aliran akidah ni, tetapi hanya satu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Jabariyah, ada akidah Qadariyah, ada Wahabi, ada Syiah. Yang kita nak pilih akidah macam mana? Akidah yang ahli sunnah wal jamaah. Yang tu yang kita nak ikutnya. Jadi orang yang nak, Imam Ghazali kata, orang yang nak berjalan menuju Allah Ta'ala, akidah dia kena pegang betul-betul. Dan banyak hadis-hadis berkenaan dengan aliran-aliran akidah ni, tuan-tuan. Zaman Nabi pun ada bersabda, orang Yahudi ni dia berpecah kepada 71 kumpulan. Jadi 70 kumpulan tu semua masuk neraka, melainkan satu saja. Orang Nasrani berpecah kepada 72. Yang masuk syurga, yang masuk neraka tu 71. Satu saja yang masuk syurga. 71 tu masuk neraka. Begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ni akan berpecah, Nabi kata 70 kumpulan, dan 70 golongan ini akan masuk dalam neraka, hanya satu saja yang masuk dalam syurga. Maknanya umat Nabi Muhammad ni 73. Jadi dalam hadis yang lain Nabi kata, wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah, dan akan berpecah umatku, Nabi kata, kepada 73 kumpulan. Kulluhum finnar, mereka itu semuanya dalam neraka, masuk dalam neraka. Illa millata wahidah, melainkan satu kumpulan saja. Ni. Apa dia? Sahabat tanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa dia wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW sabda, ma ana alaihi wa ashabi. Nabi kata, mereka itulah orang tak apa yang berada di atasnya, aku yang berada di atasnya, dan juga sahabat-sahabatku. Jadi akidah ahli sunnah tu maknanya ikut Nabi SAW. Kemudian wal jamaah tu sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang ni lah yang kita nak kena ikut akidah. Baru orang tak apa, pegangan kita ni betul. Jadi yang lain-lain tu tak ikutlah, ikut akidah yang diajak oleh tok guru kita ni. Kemudian tuan-tuan, dia sambung lagi. Tu yang pertama tu, i'tiqad mau betul. Yang kedua, nak jadi orang yang salik ini, yang kedua, bertaubat dengan taubat nasuha, sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukan. Dia taubat. Yang kedua, dia menjalani jalan taubat. Taubat ini, taubat bukan taubat biasa. Taubat nasuha, taubat dia tak mau kembali lagi. Maksudnya dia tak mau kembali ni,
maksudnya bukan dengan sengaja ataupun dengan sengaja ataupun dengan terancang. Dia rancang. Yang tu sengaja. Kalau buat macam mana tu? Dia taubat pula. Tapi dia pergi rancang ataupun dia orang tahu apa, dengan sengaja dia buat. Yang tu yang dikatakan kalau taubat dia buat juga macam tu, tak nama taubat nasuha. Taubat nasuha ni dia taubat tak mau balik dah. Maksudnya macam tu. Kalau dibuat perumpamaan seperti mana susu yang diperah tu, dia tidak kembali balik kepada tempat dia. Dia tak mau dah. Dia tak boleh masuk dah tempat dia. Macam susu yang diperah tadi tu. Baik. Jadi yang kedua ni taubat yang namanya taubat nasuha. Yang ketiganya kena ada 4. Yang ketiganya meminta halal daripada semua musuh, yakni makhluk, sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Maknanya tadi tu dia taubat dengan Allah, taubat nasuha. Kalau taubat dengan Allah ni, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berjanji dengan Allah kita tidak akan mengulangi lagi. Yang tu kalau buat salah dengan Allah Ta'ala. Nombor 3 ni dia kata kena minta halal. Minta halal dengan makhluk. Sekiranya kita pernah buat inaya kepada seseorang. Kita bisa buat zalim ke orang. Jadi yang ni nak jalan orang yang salikin, maka dia kena minta halal daripada orang tersebut. Kalau dia tak minta halal, bermakna dia tersangkut di sini. Dia susah, dia nak pi jalan nak menuju Allah Ta'ala. Susah dia nak pi jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Susah. Jadi kezaliman kepada manusia ni tuan-tuan, yang kena minta maaf ni, dia ada beberapa jenis. Senang diringkaskan, ada 3 jenis yang kita buat dengan manusia, yang kena kita minta halal dengan dia, baru lepas. Kalau buat dosa dengan Allah, kita mohon ampun dengan Allah, mohon ampun taubat nasuha, selesai. Tapi kalau dengan manusia tak boleh selesai, melainkan kita minta maaf dengan dia, melainkan kita minta ampun dengan manusia tersebut, melainkan kita minta halal dengan dia, baru selesai. Yang ni tuan-tuan, kalau dengan makhluk ni kita berhati-hatilah no. Jangan kita tersangkut kita ni dengan makhluk Allah Ta'ala ni. Kita nak pergi jalan syurga tu, nak pergi menuju Allah Ta'ala tu, tiba-tiba tersangkut yang ni. Yang ni kita kena perhati betul-betul. Maknanya dia ada 3 yang besar. Yang pertamanya, orang kata apa, kezaliman yang disebutkan nafsiyah. Nafsiyah ni maksudnya zalim atas tubuh badan orang tersebut. Itu nafsiyah. Ada yang bersangkut paut dengan irdiyah. Irdiyah ni yang bersangkut paut dengan orang kata maruah dia, kehormatan dia. Bukan tubuh badan tak, kehormatan dia. Itu nombor 2. Nombor 3-nya, dengan kezaliman yang berlaku pada manusia ni ialah dengan maliyah. Maliyah ni dengan harta benda. 3 benda ni tuan-tuan, maknanya kita tengok betul-betul, aku ni ada buat zalim, buat nanya ke orang hak 3 benda ni. Kalau buat ada nanya 3 benda ni duk buat ke orang, kena pi mohon maaf kepada dia, kena minta halal kepada dia. Jadi baik, saya buat contoh sikit berkenaan yang pertama tadi tu, yang disebut zalim secara nafsiyah. Contohnya, dia ni ngaji gayung ke, ngaji panglima apa semua, tampak orang masa muda tu, kira tampak orang ya. Orang buat salah sepak orang buat tak kena sikit ke dia, ataupun saja pergi buat orang, melukai orang ke, membunuh orang ke, yang tu termasuk yang dikatakan kezaliman secara nafsiyah. Macam mana tuan-tuan kita nak lepaskan secara dosa yang kezaliman nafsiyah ni?
Yang pertama tuan-tuan, kita menyerah diri kepada dia. Tak ada jalan lain dah. Kita kena berjumpa dengan dia. Ada jalan lain? Tak ada lah. Kena pergi menghadap dia. Pasal apa? Kita buat zalim kat dia. 10 tahun ke, 11 tahun ke, setahun ke, baru buat ke, kena pergi berjumpa dengan dia, kena pergi menghadap dia. Kalau seseorang tu dalam Islam membunuh seseorang, maka kita kena pergi serah diri kepada ahli waris dia. Bersama dengan ni lah, hakim lah. Kalau tuan-tuan kita pukul orang, dulu kita duk ingat lah zaman kita kahak dulu, pantang, apa semua cabak sikit cara pukul orang, walaupun dia tu tak salah apa pun, kita pukul orang, maka kita kena jumpa dia, kena mohon balik maaf kepada dia. Apabila kita duk pukul orang, contohnya kita pukul orang, kita jumpa dengan dia, kita nak buat apa dengan dia? Kita tawarkan 3. Kita tawarkan kepada dia 3 jenis ni. Yang pertama, kita tawarkan kepada dia tu supaya dia balas balik apa yang kita buat. Kalau tidak tuan-tuan, tak ada jalan lain lah. Jalan tu saja. Dulu kita biasa tendang dia, tumbuk dia. Kita jumpa dia, aku mai jumpa hang ni. Dulu aku biasa sepak hang, tumbuk hang. Lah ni aku dah insaf dah, aku nak bertobat dah. Lah ni macam ni lah, hang balas balik lah apa yang aku buat. Ni namanya qisas juga noh, dalam bab qisas. Baik. Mana kita serah dekat dia. Dia nak pukul kita, pukul lah. Yang mana tempat kita pukul dulu aku katok kepala hang. Hang katoklah kepala aku balik. Dulu aku katok hang di tempat orang ramai. Hang nak katok aku tempat orang ramai. Nak tumbuk aku depan orang ramai. Tak apa, silakanlah. Maknanya yang pertama kita serah dekat dia, tawaran yang pertama. Ataupun kita aku pun tak payahlah duk balas balik ni. Kita bagi tawaran yang kedua pada dia. Kita kata dulu minggu lepas aku tumbuk mata hang, masuk pergi klinik, pergi cek klinik, habis 200-300. Lah ni aku nak tawar, aku nak bayar Malaysia seolah bayar denda dekat dia. Tawarkan dia berapa aku nak bayar ke hang ni. Aku nak bertaubat ni, aku nak pergi jalan orang salikin ni. Kalau tidak duk sangkut dengan hang ni, tak boleh pergi mana. Jadi kita tawarkan dia. Dia kata itu pergi klinik kena 300, hang bayar 300 dah. Kita pun bayar 300, selesai masalah. Ataupun tuan-tuan, kita tawar kepada dia yang ketiga, ialah kita tawar pada dia supaya dia maafkan kita, dia bebaskan kita. Aku 300 tak ada, hang boleh maaf aku tak? Maaf lah kan itu. Kita pun duduk satu taman, tak apa aku maafkan hang. Tu minta 3 benda tu. Jadi apabila kita dah buat 3 benda ni tuan-tuan, kita tak terikat dah dengan dia di akhirat kelak. Tapi apabila kita tak buat, segan lah, lagi malu, malu ke apa semua. Jadi kita masih terikat dengan dia tuan-tuan. Jadi jaga noh. Nak buat tindakan kepada makhluk Allah ni jaga. Sebab kita nak pergi pula jadi malu tuan-tuan. Kemudian yang kedua ni, yang besar yang kedua berkenaan dengan irdiyah, dengan kehormatan dia, maruah dia. Dia tak pukul apa. Tetapi kita biasa hina dia, kita biasa mengumpat dia, kita biasa fitnah dia. Jaga-jaga, dia ada hak itu atas kita ni. Kita kena jumpa dengan dia, kita kena menghadap dia. Jadi kalau nak selesai tuan-tuan, kita nak jadi orang yang salih tadi, maka kita kena berjumpa dengan dia. Berjumpa dengan orang yang kita buat nanya tadi, yang berkenaan dengan irdiyah tadi tu. Contohnya tuan-tuan, orang kata apa, kita mengumpat seseorang tu. Jadi apabila kita mengumpat seseorang tu tuan-tuan, maknanya kita sudah berdosa dengan dia. Berdosa dengan dia. Mengumpat ni tuan-tuan, sesuatu yang kita kata tu betul. Dia pencuri, dia duk curi, duk rompak. Kita pun duk orang tak apa, duk kata kat dia, dia tu memang kaki perompak. Maknanya menghinakan dia. Jadi apabila kita menghinakan dia, kata macam tu, mengumpatlah. Kalau dia tak merompak,
kita kata dia tu merompak, yang tu fitnah. Jadi orang kata apa? Orang tak apa? Nabi SAW, Nabi tanya para sahabat, atadruna mal ghibah? Nabi tanya sahabat, atadruna nama ghibah? Adakah kamu tahu apa itu ghibah? Ghibah ni mengumpat. Nabi tanya sahabat, apa tahu tak mengumpat tu dia? Maka sahabat kata, qalu Allahu wa rasulul a'lam. Nah, sahabat kata, Allah dan Rasul lah yang maha mengetahui. Dia pun tak jawab. Kemudian Nabi SAW kata, ghibah tu zikruka akhaka bima yukrah. Engkau sebut sesuatu perihal saudara kamu yang dia tak suka. Dia tak suka kata macam ni, kita pergi sebut, yang tu namanya mengumpat. Dia tak suka kata hidung dia kembang, kita duk kata hidung dia kembang, duk sembang, itu namanya mengumpat saudara kita. Yang ni nak kena jumpa juga. Jadi orang kata apa, berhati-hatilah orang tua-tua no. Apabila kita nak kata dekat orang ni. Tetapi tuan-tuan, di sini ada sikit perbahasan ulama. Maknanya ringan sikit lah. Kalau tuan-tuan, perbahasan ulama apabila tuan-tuan kita tengok, kalaulah kita ni mengumpat dia tu tak sampai ke telinga dia, dibincangkan, kita kata tu dia tak tahu, tak sampai, apa yang kita kata tu tak sampai kat telinga dia. Jadi apabila tak sampai kat telinga dia tuan-tuan, maka kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang kita minta ampun pada Allah Taala, dah selesai dah. Tetapi apabila kita mengumpat, umpat dia tu semua orang tahu, yang tu kita kena kok mana pun kena berjumpa dengan dia, nak telefon dia ke, nak WhatsApp dia ke, nak buat apa ke, Facebook ke apa semua, yang tu kena berjumpa dengan tuan dia. Kadang-kadang kita ni rajin sangat mengumpat dia mengumpat dalam Facebook, mengumpat dalam grup WhatsApp, grup Telegram, mengumpat. Jadi apabila kita mengumpat macam tu sampai di telinga dia, di masa tu tuan-tuan wajib kita kena berjumpa dengan dia. Berjumpa dengan dia tu jalan-jalan macam tu lah tuan-tuan. Tak berjumpa tak apa, pergi telefon dia. Aku ni minta maaf lah kang, mohon maaf kepada dia tu. Jadi begitulah tuan-tuan. Kalau tak sampai kat telinga dia tak apa. Ini antara pandangan ulama, sebahagian ulama kata macam tu Maknanya ringan sikit lah. Aku hari tu naik kereta dengan member, contohnya lah, duk mengumpat kawan tu, tiba-tiba accident. Kami duk mengumpat dua orang ni, dia tu mati. Maknanya apa yang kita mengumpat tu memang tak sampai lah. Tak sampai. Apabila tak sampai tuan-tuan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cukup dah. Pendapat setengah daripada ulama. Tapi kalau mengumpat itu mengumpat yang diharuskan, yang tu tak perlu minta maaf lah, sebab benda tu boleh. Apa dia mengumpat yang diharuskan? Mengumpat yang diharuskan ni Imam Nawawi kata ada 6. Yang ni kalau kita mengumpat dia tak payah minta maaf dia. Walaupun mengumpat sampai syari mengumpat dia, hak bab ni tak perlu minta maaf. Sebab benda tu dibolehkan. Imam Nawawi kata ada 6. Yang pertama dia kata apabila kita nak buat aduan, apabila kita dizalimi, orang zalim kita, orang jiran kita ke apa zalim pada kita, kita pergi buat report tuan-tuan. Pergi buat report di balai polis. Buat report tu kita cerita apa yang dia buat kat kita. Hak huduh-huduh dia buat kat kita tu kita cerita. Mengumpat tak? Mengumpat dah. Tapi diharuskan. Yang ni tak perlu kita minta maaf dekat dia. Kemudian tuan-tuan, yang mengumpat yang boleh ni ialah kita menentang perkara-perkara yang mungkar. Kat kampung kita tu, anak kawan ni duk kena ketum. Anak kawan ni bukan ketum saja, kena sekali dengan dadah, contohnya duk apa benda. Jadi apabila kita nak menentang kemungkaran tersebut, kita kena sembang.
Kita kena mesyuarat lah. Mesyuarat sehari tuan-tuan. Duk kata lepas ni, kawan ni ambil ni, kawan ni ambil ni. Lepas tu macam-macam cerita sampai sehari. Sambung pula esok. Mesyuarat yang tu diharuskan. Pasal apa? Kita mesyuarat tu kita nak ambil tindakan. Yang tu diharuskan. Tapi kalau kita sembang kat kedai kopi saja, sekadar sembang saja, tidak ada tindakan, yang tu mengumpat tuan. Dia mengumpat tu. Bukan saja sembang bukan ada tindakan. Yang ada tindakan ni hak style mesyuarat. Teruk sungguh taman kita ni. Anak kawan ni contohnya lah. Pak dia sendiri, kita habaq nama dalam mesyuarat habaq tuan-tuan. Tak nama mengumpat, tetapi boleh diharuskan. Yang ni tak perlu minta maaf. Kemudian yang tak perlu minta maaf lagi ialah dengan kita menceritakan dengan tujuan kita nak hukum. Seperti mana berlaku kepada isteri Abu Sufyan. Dia kata, laki aku kedekut. Mengumpat dia tuan-tuan. Tapi nak tanya hukum, boleh tak aku ambil duit dia? Tu nak tanya hukum. Kemudian tuan-tuan, ada lagi nasihat, ada lagi mengumpat yang diharuskan ialah kita nak mencegah sesuatu keburukan. Hampa kat Mat Tafiq ni hampa jangan duk pi. Depa ni bukan ngaji tafiq pun. Dia punya pengetua dia tu, contohlah, duk kira kutip derma ya. Hampa masuk tafiq dah. Dia suruh hampa pergi duduk tang Tesco ke apa semua, suruh hampa kutip derma atas Mat Tafiq. Tapi dia tak apa pun, hampa jangan duk pi. Tapi kalau kita, tak ada orang cerita macam tu, tak ada orang yang nak halang benda tu, orang tak boleh cerita, ngumpat lah, dah tak boleh cerita. Yang tu diharuskan. Baik, kemudian nak cerita perihal orang yang melakukan dosa secara terang-terang, yang tu tak berdosa juga, diharuskan juga. Dia ni minum arak ni, dekat pekan Lunas, dekat pekan Kulim, dia buat minum kudan dia. Kita boleh kata dekat dia tuan-tuan, supaya orang lain takut nak ikut perbuatan dia. Tapi kalau lah tuan-tuan, dia minum arak, dia orang suka orang tak apa terang-terangan, tapi min judi ni dia malu. Dia min judi lah rumah. Hak min judi di rumah tu tak boleh kita duk mengumpat dah. Pasal dia malu. Dia tak buat terang-terang. Yang terang-terang yang kita boleh mengumpat. Kemudian yang keenam, Imam Nawawi kata, kita menyebut sifat yang telah makruf diketahui pada diri seseorang. Ada 10 nama mat, tapi mat ni ada gelaran dia. Mat ni ada gelaran dia. Mat ni ada gelaran dia. Ni mat ni ada lah. Tapi mengumpat lah. Dia ni tempang sikit. Mat tempang. Hak ni cemeh, mat cemeh. Hak ni gemuk, mat gemuk contohnya lah. Jadi orang tahu lah. Jadi yang tu dibolehkan. Maknanya yang tu tak perlu kita minta maaf. Sebab dibolehkan. Yang kena minta maaf yang mengumpat, yang berdosa. Begitu juga tuan-tuan dengan kita memfitnah orang. Kita memfitnah orang ni, fitnah ni kita mengada-ngadakan sesuatu yang tak ada. Tak ada pun, tapi kita fitnah dia. Hak fitnah ni tuan-tuan lebih besar lagi. Al-fitnah asyaddu minal qat. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Sampai Nabi kata, bab fitnah ni, la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba, yang fitnah orang ni. Dia tak mencuri pun, kita kata dia mencuri, yang tu berdosa. Nabi kata la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga. Jadi fitnah ni pun juga macam orang kata apa, ngumpat tadi juga. Kita fitnah seseorang tu, kita nak bertaubat, tapi hak kawan yang kita fitnah tu tak dengar lagi. Contohnya si A ni, kita fitnah si A ni, dia tak dengar lagi. Cuma kita duk fitnah, duk cakap dengan si B tadi. Duk sembang dengan si B, duk fitnah si B ni, si A tadi. Jadi kalau tak sampai lagi ke telinga dia tuan-tuan, kita boleh cabut. Nak kereta tu aku menyesal. Aku cakap dengan hang tadi tu, aku fitnah dia saja. Lah ni aku cabut balik lah. Cabut balik yang aku cakap tu. Dia cabut balik, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, tak perlu dia jumpa kawan tersebut. Maksudnya macam itulah, dia ada kelonggaran di situ. Baik.
Jadi begitulah tuan-tuan berkenaan dengan yang bersangkut paut dengan kehormatan, yang bersangkut paut dengan maruah, yang tu kena jumpa juga. Yang seterusnya tuan-tuan, yang ketiganya yang bersangkut paut dengan manusia ni ialah maliyah, berkenaan dengan harta. Harta apa pun, tak kira lah, kecil ke, besar ke, sikit ke, banyak ke, yang bersangkut paut dengan harta, yang ni juga sangkut kita ni nak menuju jalan orang yang salik, orang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara nak bertaubat daripada yang kita buat zalim secara maliyah ini ialah dengan kita mengembalikan barang yang kita ambil. Senang saja. Apa yang kita ambil, curi mutu dia, bagi balik. Kita bagi balik apa, habis aku apa, pergi jual lah, tak tahu tang mana, tapi aku nak taubat ni. Bila nak taubat, dia ganti balik lah, harga mutu kata 7,000. Kawan tu baru beli lah 7,000. Ganti balik 7,000, pergi beli balik, bagi kat dia. Pasal apa? Aku nak taubat dah. Jadi itulah tuan-tuan. Baik. Gitu juga tuan-tuan, kadang-kadang bukan hak yang besar-besar, yang kecil-kecil pun kena ambil kira. Kadang-kadang kita dulu contohnya lah, zaman-zaman duk belajar tu, duit tak ada. Duit tak ada. Nak makan nasi, nak makan luk sedap. Luk ayam tu kau sedap lah zaman ngaji dulu. Jadi pergi kedai, dia bubur ayam dulu. Bubur ayam, lepas tu bubur nasi, lepas tu atas nasi bubur telur. Kira telur je lah, RM1.50. Sedangkan ayam buah. Dia nak bertaubat macam mana, kena pergi minta maaf. Cari balik tokai warung dulu aku duk ngaji kat politeknik apa semua. Cari balik kedai tu. Cari balik kedai tersebut. Pasal dia buat kerja macam tu. Duk bilang-bilang banyak kali dia buat macam tu. Kena pergi cari balik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan benda ni kadang-kadang berlaku di tempat-tempat macam tu lah. Tempat-tempat budak-budak you apa semua ada. Kan pasal apa tuan-tuan, dulu saya biasa makan kat kawasan tu, politeknik tu. Dia dia apa, ambil sudu tu, dia cek. Masa tu muda dia tak ni budak tu kot. Dia cek, tak ada dia dah. Tak ada ayam bawah. Dia korek tuan-tuan. Nak abangnya. Memang berlaku benda tu. Ambil cucuk kuih 8 biji, kira 4 biji lah. Pasal apa? Zaman tu tak ada duit, buat macam mana? Ataupun tuan-tuan ada yang orang yang dulu pak dia miskin, ngaji asrama, kadang-kadang ngaji sekolah Arab, tak bayar yuran makan sampai dia habis mengaji, sampai habis kerja. Tiba-tiba aku teringat, pak aku dulu 12 bulan tak bayar yuran makan. Pergi cari tukang kantin tu, pergi cari, pergi bayar balik tuan-tuan. Bayar pergi lebih sikit lah. Dulu ikan kembung kata menu upang lah ni sekilo punya. Kalau hutang kata apa, kira-kira lebih kurang 100, bayarlah 200 macam itulah. Bagi tuan-tuan, kita terlepas sangkut dia nak jalan, nak menuju ke syurga sana tu, terlekat dengan dia. Sebab apa? Kita makan, ambil barang-barang dia yang berkenaan dengan maliyah tadi tu. Jadi takut benda ni tuan-tuan. Hak dengan orang ni tuan-tuan, jangan orang kata apa, jangan duk ambil lah tuan-tuan. Jangan duk zalim ke orang ni. Kamu ada zalim dengan orang kata apa, dengan jalan nafsiyah tadi tu, ataupun dengan irdiyah, ataupun maliyah. Sebab dengan orang ni susah tuan-tuan, apabila orang kata apa, kita nak pergi minta maaf kat dia tu. Pasal apa? Kerana malu tuan-tuan. Jumpa kat sana, aku lu kata dia macam, tapi aku malu kat dia. Dia pun tahu kata aku kata dekat dia. Apabila dia tahu kata kita kata kat dia, kita kena jumpa dia minta maaf. Tapi malu. Aku ni kerja pangkat besar apa semua, dia tu kerja apa cleaner contohnya lah. Aku malu nak minta maaf kat dia, kata macam-macam kat dia. Kalau malu, pergi jumpa sana, lekat kat sana tuan-tuan. Jadi jaga-jaga dalam bab orang kata apa, kezaliman yang kita buat kepada orang apa, kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tapi masalahnya tuan-tuan, kita buat zalim ni, sama ada tuan-tuan
kita buat zalim secara nafsiah, tapi dia tu tak ada dah. Kita lu duk kutuk dia sekarang lah. Dia tu seru kita dalam bab politik ke, dalam bab bisnes ke apa semua, kutuk kau-kau punya dengan orang, mengumpat tak kira lah. Tapi lah dia tu tak ada dah. Ataupun kita ambil harta dia, dia pun tak tahu pergi mana dah. Dulu aku duduk selama dia, ayah aku tak nak bayar, makan macam tu je. Cari tak ada dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh cari waris dia, kita cari dulu waris dia. Kalau dia tak ada, dia mati dah. Kalau bersangkut dengan harta, cari waris dia. Ni aku dulu dengan Pok Hang ni, yuran apa makan aku tak bayar 12 bulan. Tapi Pok Hang mati dah. Tapi aku nak bagi kat hang lah, hang ni waris dia. Kena buat macam tu tuan-tuan. Cari dia punya waris dia. Baik. Begitu juga dengan kita duk kata dekat orang tuan-tuan. Kata macam-macam dekat dia, kita pergi cari dia. Tapi kalau dia mati tuan-tuan, dia dah tak ada dah. Kita duk kata dia ni mak kelentong. Kata macam-macam kat dia. Betul dia kelentong orang. Tapi yang hak betul tu namanya ghibah, namanya mengumpat. Tapi dia mati dah. Kalau dia mati tuan-tuan, antara cara yang kita nak bertaubat, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat kebaikan kepada diri kepada orang tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah meredai kawan tersebut. Kita berdoa kita buatlah kebaikan kepada orang yang kita buat zalim tersebut. Contohnya tuan-tuan, kita biasa buat zalim kat dia, buat macam-macam dosa dekat dia, tapi dia tak ada dah. Kalau orang macam tu tuan-tuan, tak perlu. Kalau kita buat kezaliman secara peribadi dengan dia duk kata macam dia, tak perlu jumpa waris. Yang kena jumpa waris ni ialah orang yang ada sangkut paut dengan harta. Yang tu jumpa waris. Kalau sangkut dengan peribadi tak payah. Dupi kat anak cucu dia kata, aku dulu kata kat Pok Hang hidung kembang. Anak cucu marah. Tak perlu tuan-tuan. Cuma kita doa pada dia supaya dia ni Allah redai dia. Kita orang kata apa, kalau kita baca Quran, ya Allah ni dengan pahala Quran ni aku sedekahlah dekat Pulan bin Syupulan ni, aku duduk kata macam-macam dekat dia. Baik, yang tu maksudnya kalau kita ni orang tu dah tak ada dah. Kita istighfar untuk dia. Mudah-mudahan di akhirat kelak dengan kita duk hadiah bacaan Quran, hadiah tahlil kepada dia, mudah-mudahan niat supaya apa yang aku buat kat dia tu Allah Taala ampunkan. Allah nanti ni mempertemukan aku dengan dia, dan Allah pujuk supaya dia tu maafkan pada aku sebab aku dah buat kebaikan yang banyak kepada dia. Duk sedekah surah Al-Fatihah, sedekah tahlil kepada dia. Pasal apa? Pasal dulu aku duk kata dia macam-macam. Baik. Jadi maknanya kita kena buat sungguh-sungguh supaya Allah Taala terima kita punya amalan. Kalau begitu juga orang yang kita nanya dia berkenaan dengan maliyah tadi, dengan harta tadi, cari tak jumpa. Dulu pergi makan kat kedai ni kan bayar pun. Lepas tu nak pergi pula tak jumpa tuan-tuan. Kira-kira kat 150 juga. Ambil 150 tuan-tuan. Kita niat pasal cari dia tak jumpa. Cari waris dia pun tak jumpa. Tanya mana kami tahu dia buka kedai tadi, di mana keluarga dia kami tak tahu. Jadi ambil yang harga yang kita makan tu, buh dalam tabung masjid, niat ini duit ni aku sedekah untuk Pulan bin Syupulan tersebut. Pasal aku cari tak jumpa. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita. Duit yang sedekah tu pahala kembali kepada orang yang kita ambil tadi tu. Mudah-mudahan. Itu antara cara yang orang kata apa yang kita boleh buat. Baik. Begitulah tuan-tuan, banyak lah berkenaan dengan orang kata apa dengan manusia ni, buat zalim dengan manusia ni, berhati-hatilah kita. Kemudian habis tersambung yang keempatnya, nak jadi orang yang salik ini, yang keempatnya mempelajari ilmu-ilmu syariat untuk engkau menunaikan segala perintah Allah. Ilmu-ilmu syariat lah, ngaji bab sembahyang, ngaji bab puasa, supaya apa yang kita buat itu sah. Kita bayar zakat,
sah. Pasal kita mengaji syariat. Kita orang kata apa, puasa kita sah. Kita sembahyang kita sah. Baik. Kemudian dan juga mempelajari ilmu-ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di negeri akhirat. Jadi bukan sekadar kita belajar ilmu tu bagi dia sah saja, sembahyang bagi sah. Kita kena belajar juga ilmu supaya Allah terima amalan kita. Yang ni masuk dalam ilmu tasawuf. Ilmu sembahyang tapi dia sembahyang tak ikhlas. Dia derma tapi tak ikhlas. Dia sembahyang sah dah, tapi dia sembahyang dalam keadaan riak, nak menunjuk pada orang. Jadi tak sah dah. Kena belajar satu lagi supaya Allah menerima kita punya ibadat tersebut. Dia ada lain noh. Tak sah lain. Tak Allah nak terima tu lain. Baik. Jadi pastikan kita ni belajar, antaranya nak bagi amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, maknanya kita jaga daripada pakaian kita, jangan pakai daripada pakaian yang haram. Kita jaga makanan kita, jangan daripada makanan yang haram. Kita jaga perut kita, jangan dimasuki dengan benda-benda haram. Yang tu. Siapa yang sembahyang tapi dia pakai baju yang haram, siapa yang sembahyang tapi perutnya dipenuhi dengan benda-benda yang haram, Allah tak terima akan sembahyang dia. Tak terima, sembahyang dia sah. Beza antara terima dengan sah ni. Allah tak suka benda-benda yang kotor itu. Baik. Kemudian bukan sekadar kita belajar untuk diterima saja amalan kita ni, tadi sah, lepas tu terima, bukan sekadar tu saja. Kita kena juga belajar supaya jangan bagi amal yang kita buat tu hilang. Kena belajar juga. Amal kita ni hak tadi Allah Ta'ala terima dah, simpan elok dah. Simpan dah elok dah, amalan kita tu saya terima dah. Tapi amalan tersebut kadang-kadang dia boleh hilang. Macam mana amalan itu boleh hilang? Amalan itu boleh hilang dengan sebab contohnya murtad. Murtad, siapa yang murtad tuan-tuan? Amalan dia yang dibuat tu sembahyang tarawih 2-30 tahun dia buat semua 20 tidak malah. Hilang habis dengan sebab dia murtad. Tapi dosa dia kekal. Yang pahala semuanya hilang, akan gugur. Jadi kena tahulah, jangan sekali-kali keluar perkataan yang murtad. Contohnya kata-kata, dengan sebab kata-kata yang terkeluar daripada boleh jadi murtad. Dengan sebab orang kata perbuatan, boleh jadi seseorang itu murtad. Duk pi buat gaya sembah tok kong, murtad dia. Jaga-jaga noh. Juga berkenaan dengan akidah kita, dengan i'tiqad kita. Baik. Jadi tuan-tuan, yang keduanya ialah yang nak hilangkan amal kita ni yang dibuat lama-lama tu, dengan sebab kita ungkit balik, kita riak. Hang ni aku duk bagi kat hang sebulan 300 suruh hang pergi mengaji. Dulu terima dah amalan ni, Allah Ta'ala terima dah sebab dia tolong orang ni. Dia ni miskin, tolong semua. Tiba-tiba orang yang dia tolong tu tak tolong dah pada dia. Masa dia tua-tua tu tak tolong. Dulu dia ungkit balik, aku dulu tolong hang masa tua, aku dah tak larat, hang tak tolong aku pula noh. Dulu hang tolong kerana apa? Dulu tolong kerana Allah, tetapi dalam amalan dia tu dia hilang disebabkan dia ungkit balik tuan-tuan. Dia nak menunjuk-nunjuk. Allah Ta'ala terima dah dia punya sedekah. Contohnya dia sedekah, dia buat bilik air seorang dia, duit dia saja, Allah simpan dah pahala dia. Tiba-tiba tuan-tuan, sampai umur dia 70 tahun, dia cerita, ni bilik air ni aku dia buat tu. Hilang habis tuan-tuan amal apa yang dia buat tu. Jadi yang tu pun kena jaga juga tuan-tuan. Kena belajar juga. Tu dia kata tu. Yang keempat tu, kita belajarlah ilmu-ilmu supaya orang kata berkenaan dengan ilmu syariat,
untuk kita dapat menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Dan juga ilmu akhirat supaya dapat menjamin keselamatan kita di hari akhirat kelak. Jadi begitulah tuan-tuan, nasihat yang ke-13 tu. Dan insya-Allah nanti ni kita akan masuk nasihat yang ke-14. Nasihat yang ke-14 ni wasiat Imam Ash-Shibli rahimahullahu taala. Jadi kita berhenti kat sini jadi tuan-tuan jadi satu orang kata apa? Imam Ghazali nak bagi tahu kepada kita jalan nak menuju orang yang salikin, orang yang nak menuju akhirat ni, 4 benda ni kena ada pada seseorang itu. Jadi saya banyak urai ni berkenaan yang ketiga lah Yang ketiga ni banyak manusia sangkut untuk orang kata apa? Nak menuju ke sana ni sebab bersangkut paut dengan manusia ni. Jadi sekadar itu sajalah untuk pada malam ini.